Kami telah meneliti di samping apa yang diberitahu oleh Saudara Haji Mat Sabu dalam ucapan beliau, kami meneliti transkrip ucapan Saudara Haji Mat Sabu yang diucapkan di Tasik Glugor baru-baru ini, dan gist, kalau saya nak sebutkan sentral kepada apa ucapan itu ialah mengenai perlunya sejarah kemerdekaan negara ini di-revisit. Artinya, perlu satu penulisan semula tentang sejarah kemerdekaan negara, kerana apa yang wujud hari ini tidak menggambarkan satu historical honesty and justice, suatu yang adil dan bertanggungjawab secara jujurnya tentang apa yang berlaku dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara kita Malaysia. Pertama yang kita nak sebut, bahawa perjuangan kemerdekaan ini tidak bermula daripada penubuhan UMNO. Perjuangan kemerdekaan menentang British dah bermula lama, sejak daripada Datuk Maharaja Lela, Perak, Tok Gajah, Tok Bahman dan seluruhnya di negeri Pahang, Dul Said, Negeri Sembilan Melaka, Tok Jangguk, Kelantan, Datuk Abdi Abdul Rahman Limbung di Terengganu, dan banyak lagi yang lain-lain itu, perjuangan sudah bermula di situ, menentang penjajahan Inggeris. Sejak itu dan seterusnya, saya ringkaskan, sehingga kita menghadapi Perang Dunia yang Kedua. Dan selepas daripada Perang Dunia yang Kedua, atas nama partai politik yang mula-mula memperjuangkan kemerdekaan negara menentang British ialah Parti Kebangsaan Melayu Melaya, yang dipimpin oleh Dr. Mahathir dan rakan-rakannya, Ibrahim Yaakob, Ahmad Bustama, Pak Sako iaitu Isa Haji Muhammad, dan yang lain-lain. Ini pemimpin-pemimpin yang seluruhnya dipenjarakan oleh British menghadapi tekanan-tekanan yang seperti itu. Itu tahun 45. UMNO baru ditubuhkan tahun 46. Dan saya tak nak cerita tentang sejarah itu, tetapi kita akui bahawa semua mereka ini, Dr. Bahanuddin, Ibrahim Yaakob, Pak Sako, Ahmad Bustama, Datuk On, Tengku Abdul Rahman, kita tak nafikan mereka mempunyai sumbangan ke arah kemerdekaan negara. Cuma ada dua cara kaedah perjuangan pada waktu itu. Satu yang dimulakan oleh PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, itu satu penentangan total terhadap British secara konfrontasi. Penentangan total. Dan ini dibuktikan, diakui oleh buku-buku ini, buku yang Saudara Mat Sabu dah tunjuk kemarin ini, buku pengukir nama Johor, beberapa orang yang dianggap sebagai pejuang kemerdekaan daripada Johor. 22 orang semua sekali, ini termasuk Mak Indra. Ini yang diakui oleh ahli sejarah, yang diakui secara rasmi oleh kerajaan negeri Johor. Kata-kata aluan dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Ghani sebagai Menteri pada masa itu. Ini akui. So oleh kerana itu, apa yang disebut oleh Saudara Haji Mat Sabu bahawa Mak Indra adalah pejuang kemerdekaan ada sesuatu yang benar dan tepat. Tak boleh dipertikaikan. Malah UMNO telah melakukan satu jenayah yang menyatakan bahawa Mak Indra adalah komunis. Itu satu jenayah yang dilakukan oleh UMNO. Saudara boleh bayangkan, sebagaimana kita boleh bayangkan keluarga-keluarga di Bukit Kepong tu, apa yang dinamakan dia bukan balai polis itu, rumah pasung itu. Kita juga harus menyedari bagaimana perasaan keluarga Mak Indra
seorang pejuang kemerdekaan yang dituduh komunis oleh UMNO. Ini satu-satu jenayah yang dilakukan oleh UMNO. Walaupun penulisan sejarah ini dalam banyak keadaan memang dibuat untuk kepentingan politik parti yang memerintah. Kita tidak menafikan di kalangan pemimpin UMNO yang berjuang kemerdekaan, tetapi biarlah sejarah itu ditulis secara tepat dan secara betul. Jadi ini JIS yang disebut oleh saudara Haji Mat Sabu dalam kenyataannya. Sedikit pun tak ada satu kenyataan yang membela komunis, tak ada. Sebab perjuangan PAS menolak ideologi komunis dan menolak perjuangan komunis. Ini pendirian PAS. Ya. Dan. Ya. Teks dalam speech Mak Sabu, itu. Ada transkrip daripada teks ini jelas. Transkrip daripada ucapan penuhnya ucapan saya 21 ya, yang telah diseleweng jauh oleh putusan. ya. Yang tu kita akan Tindakan susulan. Ya. Jadi apa yang penting sekali kita nak betulkan balik perspektif sejarah itu. Supaya kita menulis sejarah secara jujur, secara adil, letakkan sesuatu itu kena pada tempatnya. Mereka yang betul-betul berjuang adalah mestilah diakui dan diiktiraf. Malam ni antara saya bincang dengan peguam, sebab peguam pun dia raya juga seperti kita. Ya. Malam ni bincang dan kita akan segerakanlah. Sebab penyelewengan dibuat oleh utusan terlalu jauh daripada apa yang saya ucap. Yang menimbulkan saya dimaki hamun sudah hari yang ke-11 hari ini. Ini contoh sejarah yang diteliti semula. Dan mana tuan? Para akhir ya. Ni. Itu pemulih, para akhir pemulih. Okey, saya baca ya. Mengikut keterangan Abdul Kadir, perjuangan Mak Indra berlainan dengan perjuangan Bintang 3. Mak Indra berjuang semata-mata untuk menghalau Inggeris dari tanah airnya supaya dia dan rakyat seluruhnya bebas menghidu udara kemerdekaan di negaranya sendiri. Dia tidak menyengutukan perjuangannya dengan perjuangan Parti Komunis Melaya atau Bintang 3 yang ingin memerintah negara ini. Selain itu, perjuangan secara gorila dilakukan oleh Mak Indra atas desakan keadaan kerana Mak Indra sentiasa menjadi buruan Inggeris sejak api diharamkan. Dia masuk parti ini, parti PKM itu bahagian api pemuda lah dalam masa itu. Ya, dan ini pengakuan oleh penulis ini. Dia tidak pernah menghayati perjuangan komunis. Tetapi dia menentang British. Waktu semua diharamkan kecuali UMNO. Ya. 1948. Ya. Ingat semua parti politik diharamkan. 1948. Hizbul Muslimin tahun 48 diharamkan. Dan seterusnya yang lain-lain. Jadi ini. So maksudnya pada waktu Mak Indra bukannya seorang Bukan komunis. Diakui oleh sejarah yang ditulis semula, kalau nak kata semula, dalam bentuk yang kecil-kecilan oleh negeri Johor ni. Kita bersedia, tapi dengan level yang betul lah. Kalau timbalan Presiden PAS, timbalan Presiden UMNO. Kalau ketua pemuda UMNO, ketua pemuda PAS, apa? Boleh. InsyaAllah. Secara peribadi pun, Ya. Ketua Pemuda Khairi tidak banyaklah mengecam saya dalam hal ini. Yang banyak maki hamun saya, so saya bertaubat, bertakwa ialah timbalan Presiden UMNO. Jadi eloklah kita bertemu dengan beliau. Sama ada nak panggil debat kan, nak panggil dialog kan, nak panggil bincang kan, ikut. Tapi Khairi dengan penuh hormat pada dia, dengan kebijaksanaan yang ada pada dia, dia tidak menyerang saya secara peribadi dalam hal sejak daripada isu ini timbul 27 bulan sampai sekarang. Yang banyak sekali ialah timbalan Perdana Menteri. Kebetulan timbalan Perdana Menteri juga orang ahli parlimen yang di kawasan yang ada Bukit Kepong berdekatan atau ada daerah situ. Jadi eloklah saya berdepan dengan dia yang banyak sekali, termasuk dia suruh saya bertaubat dan sebagainya. Saya pun nak tanya dia juga di mana unsur yang perlu saya bertaubat. Sebab saya pun nak belajar juga daripada seorang tokoh ulama macam Mahyudin Yassin tu. Itu.